Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikurniakan maghfirah, keampunan akan dosa-dosa kita. Juga kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan cara yang betul dalam berinteraksi dengan orang yang melakukan dosa ataupun maksiat. Interaksi dengan pendosa, kan? Apakah kaedah yang betul di dalam kita berhubungan dengan mereka? Sebab apabila kita bermuamalat ataupun kita berurusan dengan orang yang berada dalam maksiat ataupun melakukan maksiat, ada ketikanya kita memang berlembut ataupun kita mengalah ataupun kita bersikap lunak. Tapi lunak yang bagaimana yang dianjurkan oleh agama, dan lunak bagaimana yang dilarang dalam agama. Sebab para pendosa ni dia macam-macam, tuan-tuan. Para pendosa ni dia macam-macam. Ada ketikanya pendosa itu adalah anak-anak kita sendiri, kan? Anak kita tak semayang, kan? Anak kita lewat semayang. Anak kita tak pernah sentuh Quran pun, kita tak pernah nampak pun dia baca Quran. Macam-macam lah. Jadi kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, kita berlembut dengan anak kita. Tapi berlembut yang bagaimana yang dianjurkan oleh agama, dan berlembut yang bagaimana yang menyebabkan kita pula yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena tahu, kan, supaya kelembutan kita, sikap lunak kita dengan anak-anak kita itu adalah lunak atau berlembut dengan cara yang mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berlembut yang mengundang kemurkaan Allah. Samalah juga bila kita berhadapan dengan situasi dengan rakan-rakan sepejabat, kan? Kadang-kadang kilang pejabat kita ada annual dinner, kan, ada majlis-majlis sosial, yang mana dalam annual dinner itu, majlis sosial itu dihidangkan arak umpamanya, kan, ataupun ada pertunjukan-pertunjukan yang tidak sesuai dengan kita sebagai orang Islam. Jadi kita berada dalam persimpangan. Kalau kita tidak hadir, kan, kalau kita tidak bersama dengan mereka, nanti dianggap sebagai anti sosial,
kan, tidak mau join, tidak mau bersama-sama dengan company, dengan kilang, dengan management dan sebagainya. Atau kita berlembut, kita bersama-sama dengan mereka, tapi bersama-sama dengan mereka itu kaedah dia macam mana. Jadi ini antara benda yang kita nak pelajari pada malam ini, supaya bila kita berlunak ataupun bersikap lemah lembut dengan masyarakat, termasuk dengan ahli keluarga kita, maka kita berlemah lembut itu dengan cara yang diajarkan oleh agama. Maka dalam agama kita, tuan-tuan, dia ada dua istilah, kan? Dia ada dua istilah. Satu yang dipanggil sebagai mudahanah, kan? Mudahanah. Mudahanah ni apa dia? Mudahanah. Mudahanah ni bahasa Melayu kita mudahnya, dalam kita lain, dekat luar tu lain. Itu mudahanah, kan? Kita menyembunyikan apa yang ada dalam diri kita. Itu mudahanah. Dan mudahanah juga, kalau dalam istilah syariat ni, bila kita bincang tajuk ini, fil istilah, yang dikatakan mudahanah ialah kita menunjukkan redha, kan? Kita menunjukkan redha kepada maksiat tanpa kita mengingkari dosa tersebut kerana kepentingan keduniaan. Itu mudahanah. Jadi kalau anak kita sekarang ni cuti sekolah baru ni kan, ada kenduri kendara, jamuan dan sebagainya. Yang kahwinnya anak kita, menantu kita, sambut menantu dan sebagainya. Dalam majlis tu ada macam-macam, karaoke-nya, kan? Kadang-kadang pengantin pun lompat duk menari Hindustan apa semua. Kita tuan rumah, kan? Kita host. Yang jadi pengantin tu anak kita. Kita belajar agama, tapi kita nak bangkang, takut anak kita kecil hati. Tu hari kita kata hari dia menjadi raja sehari, kan? Hari untuk kita bergembira. Jadi kalau kita mengingkarinya, nanti dia kecil hati, nanti dia rasa kita tak sporting dan sebagainya. Jadi ini antara benda yang biasa berlaku, kan? Ataupun orang yang kerja di pejabat yang mana majikan menghendaki dia pakai pakaian yang tertentu, ketat dan sebagainya, kan? Agak revealing, kan? Tunjuk itu, tunjuk ini. Maka demi kepentingan keduniaan, jawatan dan sebagainya, kita pakai. Sedangkan pakaian itu adalah pakaian yang bercanggah dengan hukum syarak. Maka untuk keadaan yang macam ni, berkata Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, dia kata al-mudahanah, yang dikatakan al-mudahanah itu antara mungkaran. Kamu lihat kemungkaran, kamu nampak kemungkaran, maksiat. Dan maksiat yang kamu nampak itu, dosa yang kamu nampak itu, kamu mampu untuk mengingkarinya, tapi kamu tidak mengingkarinya kerana kamu menyebelahi pelakunya atau kurangnya pembelaan kamu terhadap agama. Itu al-mudahanah di sisi Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, kan? Ni anak kita sayang dekat anak kita, ni hari kenduri dia, kita pun tak apalah, senyap lah. Itu contoh al-mudahanah, kita berlembut dengan anak kita sehingga akhirnya kita biarkan kehendak-kehendak dia untuk mengendalikan jamuan atau majlis pengantin dia itu, kenduri dia itu dengan cara yang bercanggah dengan hukum syarak, sehingga kan kita sebagai ibu, kita sebagai bapa tak mampu pun untuk menyatakan bantahan. Itu al-mudahanah, kan? Kita di pejabat, kita dengan rakan perniagaan kita dan sebagainya, kita nampak benda tu benda yang tak betul. Tapi dengan sebab kepentingan bisnes, perniagaan, kita ada partnership dengan dia dan sebagainya, maka kita akhirnya kita diam je, kan? Kita sama-sama seronok. Business partner ajak pergi Bangkok, pergi Hat Nyai. Dia kata mau malam ni nak pergi Pak Pong, kan? Tahu Pak Pong? Ni semua tak tahu, ni baguslah kalau tak tahu, kan? Ajak pergi Pak Pong. Kita kata Pak Pong tu apa? Dia pun ceritalah Pak Pong ni ada tiger show, itu ini. Kita kata tak apalah, jomlah. Kita orang baik, kita orang masjid. Tapi sebab business partner kita nak pergi situ, kita pergilah. Tapi kita tak masuk.
Kita teman dia, okey jom, tapi aku tak mau masuk. Mana kita tidak mengingkari benda yang dia buat. Sebab apa? Sebab kepentingan perniagaan. Sebab kita ada bisnes dengan dia. Itu al-mudahanah. Itu al-mudahanah. Baik. Apa kata Imam Qurtubi? Imam Qurtubi kata, yang dikatakan al-mudahanah ialah tarkuddin. Dia kata, yang dikatakan mudahanah itu ialah perbuatan meninggalkan agama. Lisilahid dunia, demi kepentingan dunia. Itu apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, sebagaimana yang dinakalkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Apa dia? Meninggalkan perintah agama. Kita tak peduli hukum hakam agama. Pasal apa? Kerana maslahah dunia. Nak keuntungan dunia tu, kita sanggup tinggal agama. Maka itu yang dikatakan sebagai al-mudahanah. Maka antara contohnya ialah kan, apabila kita berada dalam majlis tertentu, ada dangdut dan sebagainya. Saya ingat, ni cerita lama lah, di Mahkamah Syariah Bukit Mertajam, anak bagi keterangan dalam mahkamah, bagi tahu dekat hakim, dia cari ayah dia. Ayah dia pakai baju cantik-cantik, pergi dangdut. Ayah pergi dangdut. Saya kata ni dunia dah terbalik, tuan-tuan. Biasanya ayah atau ibu cari anak suruh balik rumah semayang. Ni anak yang cari ayah, sebab ayah ni dah tak ingat dunia dah. Ayah tak ingat dunia dah. Dia duk ingat dia ni boleh hidup selama-lamanya. Dapat duit pencen, adalah berapa duit pencen kita tak tahu lah. Ada lebih lah sikit duit. Dia joli. Kita patutnya bila kita dah pencen, datanglah masjid kerap sikit. Ingat pada Allah, tolong perbetul apa yang kita selama ni kita tak perbetulkan semasa zaman muda kita. Tapi ada orang makin tua dia makin lupa kepada agama. Sebab itu antara golongan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang tua yang berzina. Kan, maknanya dia makin tua, dia tidak takut kepada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tua, maka ingatlah masjid, kan? Ingatlah untuk beribadat kepada Allah, bukannya pergi duk cari dangdut ataupun seumpamanya. Baik. Itu contoh, kan? Maka mudahanah ni macam mana, tuan-tuan? Mudahanah ini dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-9. Allah Taala kata, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka, yakni kaum musyrik, menginginkan supaya kamu lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut mudahanah ni cerita pasal golongan musyrik. Dia nak supaya kita ni berlembut dengan dia, supaya dia pun berlembut dengan kita. Itu yang dikatakan mudahanah, supaya kita korbankan prinsip akidah kita, supaya kita boleh bersama-sama dengan golongan musyrik. Maka Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata bahawa di sisi Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak, As-Suddi dan sebagainya, mereka memberi penjelasan kepada ayat ini. Mereka ni menginginkan orang-orang Islam supaya kafir dan terus berada dalam kekufuran. Manakala Ibnu Abbas kata, mereka ingin kamu memberi kelonggaran kepada mereka dalam bab akidah, sehingga mereka nanti akan memberi kelonggaran kepada orang Islam. Dia suruh puak kafir ni, dia nak kita bagi kelonggaran kepada dia. Jangan duk lawan-lawan sangat. Nanti dia pun takkan lawan dengan kita. Itu cerita zaman dulu. Maka Al-Kalbi dan Al-Farra, dia kata apa? Bahawa golongan musyrik menginginkan supaya kamu bersikap lunak, maka mereka juga akan bersikap lunak kepada kamu. Jadi Al-Imam Ibn Katsir, dia kata bahawa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang. Sebab dalam surah Al-Baqarah, ayat Allah Ta'ala berfirman, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu tukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Jangan jual agama kita ni, perintah agama, dengan harga yang rendah. Apa dia? Dunia.
Kan? Jangan sebab nak dunia tu menyebabkan kita sanggup jual agama kita. Maka dengan sebab itu perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Imam Ibn Katsir kata maksud ayat ini ialah jangan tukar keimanan terhadap ayat-ayatku dan keimanan kepada Rasulku dengan dunia dan syahwahnya, kerana dunia itu perkara yang remeh. Kan? Benda yang remeh, benda yang kecil. Apa dia contoh-contoh kan yang boleh kita lihat berkenaan dengan mudahanah? Antaranya ialah kita tunjuk kita seronok dengan dia. Kita tunjuk kita redha dengan dia, tanpa kita ambil peluang untuk mengingkarinya. Itu contoh mudahanah. Berdasarkan hadis Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Hadis Imam Muslim. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia kena ubah dengan tangan. Tak mampu, ubah dengan lidah. Tak mampu juga, ubah dengan hati. Hak tu selemah-lemah iman. Baik. Maka apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala? Dia kata wal mudahanah muharramah. Dia kata mudahanah ni haram. Mana haram kita tunjuk seronok, kan? Haram kita tunjuk suka, tunjuk redha kepada benda-benda dosa dan seumpamanya. Macam-macam lah. Kadang-kadang kawan kita nak seronok, dia buat benda-benda yang tak patut buat, kita pun tunjuk seronok juga. Maka yang tu haram, tanpa kita ambil peluang bagi tahu kat dia yang tu salah. Maka itu haram, kan? Tak boleh. Baik. Maka Imam Ibn Hajar kata apa dalam Fathul Bari? Dia kata ulama memberi makna mudahanah dengan mengatakan bahawa mudahanah itu bergaul dengan orang fasik dan tunjuk redha terhadap maksiat yang dia buat tanpa sebarang pengingkaran. Sebab tu bila kita tengok anak kita dia berkawan, tengok dia berkawan dengan siapa, kan? Kalau dia suka berkawan dengan orang fasik, orang banyak buat dosa, maka kita kena ambil tindakan cepat-cepat untuk sedarkan dia bahawa apa yang dia buat itu adalah bersalahan dengan perintah agama. Baik, itu mudahanah. Berlembut dengan pendosa yang mana kita tak ambil peluang pun untuk nasihat dia atau perbetulkan dia. Satu. Yang kedua, dia panggil sebagai mudarah, kan? Mudarah. Apa dia mudarah? Mudarah ialah lemah lembut juga, lunak juga. Tapi dalam istilah syarak, mudarah ialah bersikap lembut kepada pendosa, orang yang buat dosa, dan kita mengambil sikap mengalah dengan dia supaya kita tidak jauh dengan dia, atau supaya dia tidak menjauhkan diri daripada kita, supaya kita boleh ambil peluang bagi nasihat kat dia, atau ambil peluang macam mana nak bagi kesedaran kepada dia. Hak ni beza, tuan-tuan. Hak ni beza. Kita dengan anak kita, kita tahu kalau kita tengking dia, kita marah dia, nanti dia lari. Budak-budak sekarang, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Sikit-sikit lari, tak apalah, mak dia kata dah mak tak suka kat saya, dia kata mak tak suka pula. Kita bukan tak suka kat dia, yang kita marah tu pasal dia tak semayang. Yang kita marah kat dia tu pasal keluar rumah tak pakai stokin. Kita marah kat dia, kita tegur dia pasal apa? Sebab bangun lambat, duk tidur je. Anak dara apa ni? Ya, contohnya kan. Pukul 11 baru bangun tidur. Kita pun cerita, zaman mak dulu, mak ni semayang subuh dengan tok tu. Mak ni tak ada benda lain. Zaman mak dulu lagu tu lah. Kan? Budak-budak sekarang dia tak suka kita banding. Kita banding ni nak supaya dia faham. Supaya dia faham macam mana kehidupan orang ni, macam mana bangun pagi, mandi, bagi bersih, bagi segar tubuh, kan? Tengok cahaya matahari, tengok pokok-pokok, siram pokok bunga, apa semua, sapu sampah, masak, sediakan breakfast, apa semua. Kita nak supaya anak kita ni dia hidup macam orang lain.
Tapi budak-budak sekarang dia tak suka. Bila kita duk pandu dia, duk tunjuk kat dia cara dia tak suka. Dia nak tidur, dia tengok Netflix tengah malam apa semua, tak tidur. Kita bangun semai subuh, tengok bilik dia duk cerah lagi. Bila kita tegur dia, mak tak suka kat saya, mak tak sayang kat saya, dia lari. Ni perangai. Setengah-setengah budak, tak semualah. Setengah-setengah. Kawan-kawan kadang-kadang jumpa kita duk cerita. Kan? Duk cerita. Kadang-kadang mak dengan ayah bercerai. Mak dengan ayah bercerai, anak ni stres. Akhirnya anak ni menyalahkan ayah dia. Sebab ayahlah saya tidak bahagia. Anak akhirnya ada mental issues, mental problem, ulang-alik hospital dan sebagainya. Macam-macam cerita, tuan-tuan. Si ayah ni telefon, bagi tahu dekat saya, dia kata dia adalah seorang bapa yang gagal dalam hidup dia. Saya kata, kenapa? Pasal apa? You rasa you gagal? Dia kata sebab anak dia keep on blaming dia, duk menyalahkan dia dan sebagainya. Saya kata, benda yang lepas tu lepaslah, kan? Let bygone be bygone. Lepas tu lepas. Tapi kita dengan anak kita ni macam itulah. Dia ada benda yang dia tak puas hati dan sebagainya. Akhirnya dia melarikan diri, dia menjauhkan diri dia. Kita telefon dia tak angkat, ajak datang rumah tak mau, menyalahkan sebab si bapa ni ceraikan mak dia dan sebagainya. Macam-macam cerita, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu kita tak boleh terlalu berkeras dengan anak. Nak berkeras kena tengok keadaan. Sebab apa? Sebab yang kita mengaji ni ialah apabila kita berkeras, kalau kita tengok dengan berkerasnya itu menyebabkan dia lari daripada rumah, dia menjauhkan diri daripada kita, dia tak mau dengar cakap kita, maka pada keadaan itu kita perlu menggunakan strategi mudarah. Mudarah maknanya kita lunak dengan dia, bukan sebab kita redha dengan benda tak baik dia buat. Bukan sebab kita redha dia bangun lambat, tak semayang, apa semua, tak. Tapi kita nak supaya dia rapat dengan kita dan kita boleh ambil peluang untuk sikit-sikit bagi nasihat, perbetulkan dia, bimbing dia sikit-sikit. Daripada dia tinggalkan kita, menjauhkan diri daripada kita. Itu mudarah. Tak kira lah anak kita ke, adik-beradik kita ke, jiran tetangga ke, kawan ke dan sebagainya. Kita tengok kawan kita ni hanyut je, dah jauh daripada agama. Kalau kita tegur dia secara direct, nanti dia lari. Maka kita pun berkawan dengan dia, ajak lunch sekali, macam mana, can we dine together tonight? Ajak dia dine, dinner, makan malam ni, jom, kan, makan kat situ, makan kat sini. Padahal kawan kita ni orang tak semayang. Padahal kawan kita ni womanizer. Padahal kawan kita ni playboy. Padahal kawan kita ni orang yang tak ingat agama. Tapi kita berkawan dengan dia. Pasal apa berkawan dengan dia? Bukan kita redha dengan dia, tapi kerana kita nak ambil peluang supaya dia tak menjauhkan diri daripada kita, supaya kita ada ruang untuk sampaikan sedikit demi sedikit, ruwaidan qalilan wa qalilan, sikit-sikit kita bagi tahu kat dia. Kita tak boleh terlalu tegas. Bila kita terlalu tegas, dia menjauhkan diri daripada kita. Maka yang tu dia panggil mudarah. Mudarah, agama benarkan, mengiyakan benda tu. Ibnu Manzur sebagai contoh dalam Lisanul Arab. Baik. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab dia sebut mudaratun nas. Apa dia mudaratun nas? Dia kata mulayanatuhum wa husnu suhbatihim wa ihtimaluhum li'alla yanfiru anka. Dia kata mudarah kepada orang lain, maksudnya ialah bersikap lembut kepadanya dan bersosial dengannya dengan cara baik, mengalah dengan dia. Tengok, mengalah, kita mengalah. Yang jahatnya dia, yang buat dosanya dia, buat maksiatnya dia, tapi kita mengalah. Tujuan dia apa?
Ibn Manzur kata supaya dia tidak menjauhkan diri daripada kita. Ni. Yang ni boleh. Kena beza dengan yang tadi. Kan? Yang tadi kita mengalah dengan dia sebab kita setuju dengan dia dan kita tak ambil peluang nak nasihat dia. Yang tu tak boleh. Tapi yang kedua ni mengalah, berlembut dengan dia, kita mendiamkan diri dalam banyak keadaan, tujuan dia supaya kita rapat dengan dia dan kita boleh bimbing dia sikit-sikit. Yang tu boleh. Berkata Ibn Battal dia syarah Sahih Bukhari, dia kata apa? Al-mudarah, yang dikatakan mudarah ialah merendahkan diri di hadapan orang lain. Dia kaki buat dosa, dia orang jahat, tapi kita merendahkan diri, perkataan kita lembut, kita jaga tutur kata kita supaya dia tidak tersinggung, dan kita tidak berkasar bahasa bila bercakap dengan dia, padahal dia orang jahat, tapi kita berlembut dengan dia, kita tak guna kata-kata kesat dengan dia, maka itu dipanggil sebagai al-mudarah. Ni mengikut Ibn Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Baik, apa dia contoh mudarah ini? Antara contohnya ialah kita menggunakan kata-kata yang lembut kepada orang yang buat maksiat. Bila kita bercakap dengan dia, kita cakap lembut je supaya mudah dia terima nasihat. Yang kedua, kita berkawan dengan dia. Boleh? Bukan tak boleh. Berkawan dengan orang jahat. Dia ni kaki suka berjudi, minum, duk pergi tempat-tempat tak elok, tapi kita berkawan dengan dia. Tujuan dia apa? Kita nak cari peluang untuk dakwah dia. Maka yang tu boleh. Kan? Ataupun kita diam. Masa dia buat dosa tu, kita tak kata apa. Cuma kita duk tunggu waktu lain. Kan? Kita tangguh. Masa dia buat tu kita tak kata apa. Dia buat depan kita, tapi kita tak cakap apa. Sebab kita tahu kalau kita cakap nanti dia meletup, maka kita diam. Tapi kita tangguh, kita tahu mungkin ada, lepas ni ada peluang untuk aku masuk jarum, maka yang tu boleh. Kan? Ataupun kita tidak membangkang dia, sebab kalau kita bangkang dia, dia akan menzalimi kita, dia akan pukul kita, kan? Dia akan buat naya dekat kita, maka yang tu boleh kita duduk diam. Tuan-tuan bawa kereta, tiba-tiba berlaku benda-benda tak elok atas jalan, kita horn. Kadang-kadang budak-budak ada 4-5 orang naik motor, dia tunjuk isyarat lucah, kan? Kalau tuan-tuan pergi marah dia, nanti dia dengan geng dia guna helmet, dia katok kereta kita apa semua, maka lebih baik kita diam, kan? Kita tak payah nak bergaduh dengan dia, tak payah. Macam saya kuliah subuh di satu tempat. Lepas kuliah subuh, JK ajak breakfast. Lepas tu pergi breakfast satu kedai tu, kereta parking kat tepi jalan tu penuh. Saya nampak ada satu kosong, nak masuk. Saya masuk dengan cara undur belakang, pergi ke depan sikit, undur belakang. Masa kita undur sikit tu lah, kereta lain dia pergi masuk. Oh, panas. Oh, panas. Saya pegang dah pintu nak keluar, nak pergi konfront dia. Ya, kita biasa konfront orang dalam mahkamah, kita tak heran konfront orang ni, kan? Dalam mahkamah tu dengan polis, dengan penguatkuasa undang-undang pun kita boleh bertekak. Jadi kita tak heran pun. Tapi masa nak pegang pintu tu, duk fikir banyak benda lah juga. Tiba-tiba nampak depan tu ada banyak lagi kosong. Melantak dia. Kan? Kalau kita bergaduh dengan dia, nanti dia bawa geng ke apa ke, kita pun malu, kan? Nanti viral ke, ataupun dia bawa geng pakai pukul kita ke apa. Maka dalam keadaan macam tu, maka itu adalah contoh mudarah. Kan, mudarah, kita diam, kita tak lawan. Pasal apa? Sebab takut dia membahayakan kita. Takut dia membahayakan kita. Baik. Ataupun kita tidak cepat react kepada sesuatu perkara, kan? Kita menunjukkan kematangan, kita berlembut, kan? Maka itu dengan hasrat supaya masyarakat terpikat dengan approach kita. Boleh? Kan? Tidak semestinya bila ada isu je kita lantang bam. Tidak semestinya.
Kan ada ketikanya dengan cara kita menunjukkan kematangan kita, kita bercakap satu-satu dan sebagainya, itu lebih baik ada ketikanya. Ataupun kita berkawan dengan orang yang fasik, kita menunjukkan akhlak yang baik dengan dia, yang dipanggil sebagai ad-da'wah bil hal, dakwah dengan keadaan. Kita tunjuk pribadi kita, kan, tunjuk cara kita, maka itu adalah antara perkara yang diajarkan oleh agama. Baik, apa dalil dia tuan-tuan? Dalilnya adalah berdasarkan kepada contoh yang datang daripada Al-Quran sendiri. Misalnya Nabi Syuaib alaihi salam. Quran cerita pasal Nabi Syuaib. Apa Nabi Syuaib tuan-tuan? Challenges, cabaran yang berlaku pada zaman Nabi Syuaib. Zaman Nabi Syuaib, kaum dia suka tipu sukatan, timbangan. Itu perangai dosa yang suka dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib. Zaman kita pun banyak yang suka tipu timbangan ni. Masa saya kecil-kecil dulu, budak-budak masih belum sekolah, saya ingat lagi, ayah dengan ibu saya baru buka kedai runcit. Masa tu dalam tahun 76, 77, saya baru sekolah tadika, baru buka kedai, saya duduk main dalam kedai tu. Jadi bila kita dah mulai besar, dah dewasa, ayah saya duk ceritalah zaman dia berniaga. Tokek yang supply barang tu, dia ajar kepada ayah saya, kalau timbang gula, kalau sekilo contohnya, jangan buh sekilo, dia kata, rugi. Buh 800 gram. Contoh, buh 800 gram. Ayah saya kata, kalau buh 800 gram kita tipu, nanti customer tahu. Nanti customer tahu. Bila customer tahu, customer marah kat kita, dia tak mai kat kita juga rugi. Tokek tu kata apa? Dia kata, you tunjuk berapa ramai orang beli gula, dia balik rumah dia timbang. Berapa ramai? Ada ke orang beli gula dia timbang kat rumah? Tak ada ya. Kita beli gula, balik rumah buh dah Mekah. Itu ni tokek berapa gula sekilo lah, berapa kita beli, balik rumah buh dah Mekah. Tak ada orang balik rumah timbang, tengok betul tak sekilo. Tak ada. Kalau sekilo, 2 kilo lah. Betul tak 2 kilo, betul ke tidak 1 kilo, kita tak pernah timbang. Tokek tu kata dekat ayah saya. Lepas tu bila dia nampak ayah saya ni agak reluctant, teragak-agak keberatan nak buat tu, dia kata ginilah, dia kata, kalau dia tahu sekalipun, dia datang dekat you, dia tunjuk ini bukan 1 kilo, ini 800 gram, you buat-buatlah marah dekat you punya kuli. Apa ni, timbang gula pun tak pandai ke? Tambah lagi sikit, ambil buat balik, mesti dia seronok. Tengok tuan-tuan, bukan zaman Nabi Syuaib je, zaman sekarang pun perangai lagu tu. Tipu timbangan, tipu sukatan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube cukup banyak yang jenis menipu ni. Ambil barang buah-buah elok-elok, dia pergi ganti ikut bawah. Kan? Tuan-tuan boleh tengok banyak dalam YouTube. Bukan zaman Nabi Syuaib saja, zaman kita pun. Cuma contoh yang berlaku pada zaman Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum dia suka tipu sukatan, suka tipu timbangan. Maka apa cara yang digunakan oleh Nabi Syuaib alaihi salam? Adakah dia menggunakan kekerasan? Jawapannya tidak. Nabi Syuaib dia tidak menggunakan kekerasan. Malah Nabi Syuaib menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Lemah lembut tuan-tuan. Allah cerita dalam surah Hud ayat 86. Wa ya qaum, Nabi Syuaib kata, wa ya qaum, wahai kaumku, auful mikyal wal mizan bil qist, cukupkanlah sukatan dan timbangan dengan adil, wala tabkhasun nas asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan melakukan kerosakan. Sisa keuntungan daripada Allah
adalah lebih baik bagi kamu jikalau kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga ke atas dirimu. Dia tak tinggikan suara, dia tak tengking, dia cakap elok-elok dengan kaum dia pasal benda yang mereka buat tu salah. Itu contoh, kan? Itu contoh. Yang kedua, yang berlaku kepada dalam zaman Nabi Musa alaihi salam. Ini diceritakan dalam surah Ghafir ayat yang ke-30. Kan, satu orang lelaki di kalangan penduduk Mesir, bila dia tengok kaum dia ni tak mau terima dakwah Nabi Musa alaihi salam, maka dia bercakap dengan bahasa yang lembut. Dia bercakap dengan bahasa yang lembut. Wa qala alladhi amana ya qaum inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Orang yang beriman tu, dia bercakap dengan kaum dia. Dia kata, wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa kecelakaan seperti mana peristiwa kehancuran golongan Ahzab. Dia bagi tahu dekat kaum dia. Dia cakap elok-elok je. Tak semestinya kita tengking, tak, cakap elok je. Dan benda ni tuan-tuan, kalau kita dengan anak kita, dengan kawan kita, dia tak dengar cakap kita hari ni, tak apa. Tak dengar cakap kita hari esok pun tak apa. Yang penting kita berterusan bagi tahu dekat dia. Berterusan. Anak kita buat benda yang tak betul sebagai contoh, cakap je kat dia. Tak payah tinggi suara, tak payah kita kata, Umi rasa benda yang hang buat ni salah. Oh, dia tak mau dengar cakap, tak apa. Minggu depan cakap pula, Umi rasa benda yang hang buat ni salah ni. Kita hidang ayak kat dia macam biasa, goreng pisang kat dia apa semua. Lepas tu bulan depan lagu tu juga ulang, Umi rasa benda hang buat ni salah ni. Kita sentiasa lembut, tapi kita sentiasa constant dan consistent dalam memberi nasihat. Itu yang penting. Bukan kata tengking tak boleh, bukan kata kekerasan tak boleh, tapi nak bagi tahu tentang lembut yang bagaimana yang agama benarkan. Bukan kata lembut tak boleh. Yang tak bolehnya kita redha, yang tu tak boleh. Tapi lembut, tapi berterusan kita bagi nasihat. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, bila dia dengan ayah dia. Nabi Ibrahim ni ada ulama kata bukan ayah dia, bapa saudara dia, tapi jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa ayah dia. Yang tu ada khilaf. Ada pendapat kata betul ayah kandung dia, ada kata bukan ayah kandung dia, pak saudara dia, pak menakan dia, uncle dia. Tapi majoriti ulama kata ayah dia sungguh, ayah kandung dia. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa masalah dia dengan ayah dia? Ayah dia penyembah berhala. Ayah kita tuan-tuan, habis-habis jahat apa dia? Habis-habis jahat ayah kita, isap okok ya. Kalau jahat lah, isap okok ni, kalau jahat. Ayah kita tak ada duduk berjudi ke, kaki betina ke apa, tak ada. Sembah berhala lagi lah, tak ada. Ayah kita habis-habis teruk, gitu lah. Adalah sekali-sekala minum ketum ke apa ke. Adalah gitulah, main haji balik lambat. Lagu tu je kita orang Melayu ni. Hak jahat-jahat sangat ni jarang lah, jarang. Hak banyaknya hak nakal-nakal sikit-sikit tu. Macam tu je. Tapi kita tengking ayah kita tu seolah-olah ayah kita lebih teruk daripada penyembah berhala. Saya pernah cerita banyak kali dalam kuliah saya. Saya tengok dengan mata saya sendiri tuan-tuan, di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Saya tak tahu kes apa dia orang ni. Saya nampak ada 4-5 orang satu family. Anak dia dengan pakai name tag apa, pakai smart lah. Saya dengar depan-depan saya dia cakap kat ayah dia. Ayah dia tua dah. Nampak style orang kampung apa semua dah lemah dah tubuh dia. Dia kata ayah macam ni kalau datang kerak mahkamah, engineer pun tak tahan. Dia kata sekali datang RM50, sekali datang RM50. Oh, dia kata kat ayah dia. Engineer tu siapa? Anak dia lah engineer. Saya kata wah, bercakap dengan ayah lagu tu. Hang engineer ke, hang lawyer ke, hang magistrate. Ni macam cerita Ramli lah pula. Hang magistrate ke, hang doktor pakar ke, pakar bedah ke, dengan ayah kena bercakap lembut.
Dengan ayah, dengan ibu, kena cakap lembut. La taqul lahuma uffin. Jangan berkata ah sekalipun. Kata ah tak boleh. Tak boleh kata ah. Mana benda yang menyinggung dia. Tapi Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, ayah dia sembah berhala tuan-tuan. Kita tak adalah sampai tara tu ayah kita sembah berhala, tak ada. Tapi Nabi Ibrahim, ayah dia penyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim, tengok dia bercakap dengan ayah dia macam mana. Nabi Ibrahim, dia panggil ayah dia apa tuan-tuan? Ya abati. Ya abati tuan-tuan. Dalam, kalau siapa yang mengaji bahasa Arab dia tahu ya abati ni apa dia. Quran sebut dalam surah Maryam ayat 42 hingga 43. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ingatlah ketika mana dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, dia kata ya abati, wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Ya abati, wahai bapaku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku akan tunjuk kepadamu jalan yang lurus. Dia bila sebut abati ni, saya ingat antara kawan saya, sahabat saya yang anak dia panggil dia abati, bekas Menteri Pendidikan kita, Dr. Mazli Malik. Tu sahabat saya. Dia, kalau kawan saya hak lain biasa panggil abi, anak dia panggil abi, panggil walid, itu benda biasalah. Kita orang Melayu panggil ayah kan, ayah, abah, daddy, papa. Tapi jangan panggil papi pula, papi benda lain. Ni nak bagi canggih sangat. Oh, papa ada dah kan, daddy ada dah, dia panggil papi. Papi anak anjing, jangan. Silap, tersilap. Papi jangan kan, papa, dada, daddy kan, itu kalau yang English kan. Kalau dalam bahasa Inggeris biasa yang tu. Bahasa Melayu kita biasanya abah, ayah. Yang Arab ni biasanya kawan-kawan saya yang ustaz-ustaz ni banyaknya abi, walid kan. Tapi seorang je kawan saya yang anak dia panggil dia abati, iaitu Dr. Mazli Malik. Masa saya duduk dengan dia di England, memang anak-anak dia duduk panggil abati. Dia abati ni bahasa Arab lama. Bahasa Arab lama bila kita guna benda tu, dia lebih lembut. Dia lebih lembut, abati. Kalau kita sebut pun lain dah. Abi dengan walid dia punya lain dah. Abati ni dia lebih lembut. Sebab tu bila Nabi Ibrahim alaihissalam dia panggil ayah dia ya abati kan, maka itu menunjukkan bagaimana hormatnya Nabi Ibrahim dan bagaimana lembutnya Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Bila dia nak tegur ayah dia yang merupakan penyembah berhala, maka dia menggunakan kalimah dan intonasi yang sangat lembut. Maka kita sebagai anak, kita betul macam mana sekalipun, ayah kita salah macam mana sekalipun, ibu kita jahat macam mana sekalipun, kita tidak boleh menggunakan perkataan yang menyinggung perasaan ibu dan ayah. Tak boleh. Sama ada dari segi perkataan atau tinggi rendah suara. Tak boleh. Kena jaga bila bercakap. Terutamanya bila mak kita, ayah kita dah tua kan. Mak, ayah dah tua, dia pakai pampers apa semua. Saya banyaklah duk berhadapan dengan suasana tu, bergaduh pasal beli katil pun ada, bergaduh pasal beli tilam pun ada. Antara anak dengan anak, aku dah beli dah tilam ni 5,000, hang buat apa? Dia bergaduh depan mak dia. Mak dia keluar air mata tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita dengan ibu, dengan ayah kita ni, kita tak jaga. Nak bergaduh, keluar tu dalam bilik, pergi jauh sikit, pergi bincang jauh-jauh. Jangan duduk depan mak kita, ayah kita, seolah-olah dia tu jadi beban kepada kita anak-anak. Jangan. Baik, contoh yang keempat tuan-tuan sekalian ialah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun dengan Fir'aun. Ni Fir'aun ni tuan-tuan. Fir'aun. Kita di Malaysia ni ada Maha Fir'aun. Siapa dia tak tahu? Panggil Maha Fir'aun.
Allah, tak apalah, yang tu cerita orang politik. Tapi nak bagi tahunya tuan-tuan, Firaun, hak betul Firaun ni tuan-tuan. Hak betul Firaun. Allah Taala kata apa dalam Quran? Izhaba ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu berdua, hai Musa dan Harun. Pergi kepada siapa? Kepada Firaun. Sebab apa? Innahu tagha. Dia melampaui batas. Firaun melampaui batas ni tuan-tuan, bukan melampaui batas macam anak kita, kawan kita, tak. Melampaui batas sebab dia kafir. Sebab dia mengaku Tuhan. Itu yang kata melampaui batas, kan? Tapi Allah Taala kata apa kepada Musa dan Harun? Allah Taala kata faqula lahu qawlan layyinan. Berbicaralah kamu berdua dengan Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Firaun pun kena cakap lemah lembut. Apatah lagi kalau dengan kawan kita, dengan saudara seagama kita, dia salah macam mana sekalipun, lemah lembut ni dia penting dalam dakwah, kan? Dia sangat penting.